Assalamualaikum kepada anda semua. Pada kali ini saya nak bincangkan satu topik berkenaan dengan penjagaan harta anak di bawah umur. Jadi topik ini saya tujukan kepada mereka yang punya anak di bawah 18 tahun. Seperti 3 tahun atau 4 tahun. Sekiranya seorang bapa itu meninggal dunia dan punya anak kecil dan punya harta, adakah mereka tahu siapakah yang berhak menjaga anak itu, yang kedua, menjaga harta anak itu. Maksudnya, katakan seorang bapa meninggal dunia dan punya anak kecil, tentulah harta bapa ini tadi akan menjadi harta pusaka. Tentulah isteri dan anak-anak biasanya akan mendapat bahagian pusaka. Sekiranya anak itu melebihi 18 tahun, ia tidaklah menjadi isu, kerana harta itu akan dipindah milikkan kepada mereka. Tapi jika sekiranya anak itu kecil dan dia pun berhak mendapat harta pusaka, katakan tunailah RM500,000, siapakah yang harus memegang duit pusaka anak kecil tadi? Sehinggalah umur anak ini 18 tahun, barulah anak ini mempunyai hak dari segi undang-undang memegang harta ini. Tentu ramai yang tak tahu. Kebanyakan suami-suami ataupun pasang isteri memikirkan bahawa hak menjaga harta anak ini apabila suaminya meninggal akan dijaga oleh isterinya. Itu kebanyakannya. Tetapi tidak dari segi undang-undang. Ya, memang benar dari segi undang-undang hak menjaga diri budak itu biasanya dia dijaga oleh ibu kepada budak itu. Kalau ibu dia tidak ada, tentu neneknya sebelah perempuan lah. Tetapi tidak bagi harta. Harta pusaka anak ini akan dijaga oleh datuk pada budak ini dari segi undang-undang. Atau kalau dia ada datuk, mungkin dia ada datuk lagi. Dan boleh juga berpindah kepada sesiapa pun dengan syarat bapa tadi semasa hidup dia ada wasiat. Maknanya jika apa-apa berlaku pada dia, maka harta yang dia faraidkan kepada anak di bawah umur itu akan dijaga oleh kepada orang yang diwasiatkan. Tentulah kebanyakan daripada kita, suami-suami, tentulah mahu harta anak di bawah umur tadi dijaga oleh ibu dia. Jadi kenalah buat wasiat bahawa sekiranya beliau meninggal, bapa meninggal, maka harta pusaka anak itu tadi yang berumur 18 tahun akan dijaga oleh ibu. Apakah risiko jika tidak membuat wasiat ataupun bapa tak ada ataupun tak ada yang bersanggupan? Jadi tentulah pihak yang memutuskan pusaka itu akan menyuruh wang itu tadi, RM500, dipindahkan kepada amanah raya. Kenapa pula amanah raya? Amanah raya ialah satu badan pemegang amanah awam. Jadi amanah raya akan memegang wang tersebut sehinggalah umur
anak itu 18 tahun. Maka barulah amanah rakyat akan memindahkan kepada anak itu. Itu lebih selamat kan? Jadi tentulah ada masalah juga kalau wang itu di amanah raya. Sebab anak-anak kecil katalah umur 3 tahun perlukan kos untuk menyara hidup. Bayangkan umur 2 tahun ke 18 tahun, kos hidup, pakaian, perubatan dan yang pentingnya ialah pelajaran. Sekiranya ibu ni tadi tidak menyuang, tentulah dia kena memohon kepada amanah raya untuk peluang. Tentulah prosesnya tidaklah semudah pergi saja dapat, tentu ada bukti. Ataupun tentu dia tidak akan bagi lamsam 500,000 tadi kepada anak itu. Tentulah kita sebagai pemanah kena berhati-hati. Sebab wang itu ialah wang anak. Jadi tentulah raya ada cara-caranya wang itu dibayar dengan cara terurus, dengan cara begitu amanah supaya tidak ada berlaku penyelewengan. Masa berikutnya kalau tidak wasiat, katalah diberi kepada dibuat wasiat dan diserahkan kepada ibu sebagai penjaga harta anak tadi. Katalah ibu tadi akan menjaga duit itu tadi, ditransferkan kepada ibu tadi 500,000 dengan andaian, dengan tanggapan duit itu digunakan untuk kebajikan anak-anak tadi sampai besar, dan jika ada baki barulah ditransfer balik kepada anak ni yang telah berumur 18 tahun. Tapi ada risiko juga. Tiba-tiba ibu ni meninggal pula. Dah lah muda tadi suami dia meninggal. Sekarang isteri pula meninggal. Jadi ada risiko juga sebenarnya kalau ibu ni sebagai pemegang amanah untuk anak ini. Jadi apa solusi terbaik? Solusi terbaik yang ideal ialah kita boleh memilih, ibu bapa ni boleh memilih supaya syarikat amanah menjadi pemegang amanah simpanan tersebut kepada anak ini. Dan tentulah ada dinyatakan ibu ni, penjaga ni, selagi dia masih hidup, boleh mengeluarkan wang tersebut untuk tujuan anak-anak tadi. Jadi itu saya nampak lebih selamat lagi. Ya. Sebenarnya wasiat bukanlah satu alternatif bagi membolehkan harta anak itu dijaga oleh isteri atau siapa-siapa yang diwasiatkan. Satu lagi cara yang mungkin orang tidak berapa perasan ialah kita boleh memberi hibah pada anak tadi. Anak kecil tadi. Kita kata setkan 500,000 untuk anak tadi. Jadi, oleh kerana ia hibah, maka sudah tentulah ia menjadi hak milik anak tadi tanpa melalui proses faraid apabila bapa meninggal. Jadi dalam hibah tu boleh dinyatakan juga, sebab hibah di sini ialah berkonsepkan hibah amanah. Jadi dalam hibah tu boleh dinyatakan bahawa ibu ni tadi akan menjadi penjaga harta anak ini. Dan bolehlah dikeluarkan secara berperingkat-peringkat ataupun sebarang atur
susunan atur jadual yang telah ditetapkan oleh bapa seperti persekolahan, pelajaran dan sebagainya. Dan bila sampai masanya anak itu sudah cukup 18 tahun atau 20 tahun atau sebarang umur, maka bolehlah pindahkan kepada anak ini. Jelas tak? Jadi di sini kesimpulannya ialah hak menjaga diri anak di bawah umur memanglah tanggungjawab ibu jika suaminya meninggal. Isterinya jika suaminya meninggal. Dan bagi harta, hukumnya ialah mengikut berasal pada enactment undang-undang Islam, keluarga Islam, hak menjaga harta itu ialah sebelah bapanya, iaitu datuknya menjaga. Kecuali bapa ni ada membuat wasiat meminta isteri atau sesiapa yang menjaga harta ini. Ataupun boleh juga melantik syarikat amanah sebagai penjaga harta sehinggalah umur anak itu 18 tahun bagi mengatasi sekiranya ibu itu pula meninggal awal. Sekiranya tuan-tuan dapat sedikit idea daripada apa yang saya cakap ini, sudah cukup bagus. Tuan-tuan boleh berbincang dengan penasihat-penasihat tuan, lawyer ke apa ke. Jadi mungkin satu pencetusan idea saja bagi muka minda akan kepentingan kita buat perancangan harta kita masih hidup ni. Jika tuan-tuan ingin dapatkan pencerahan lanjut, sila hubungi saya, Rahman. Telefon saya 013 366 1242. Sekian. Assalamualaikum.